Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin memberikan perkembangan sahabat-sahabat semua berkaitan dengan fitnah-fitnah yang dijajah oleh tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS. Seorang bergelar sebagai ustazah, seorang sebagai ustaz, ulama dan presiden PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kertas siasatan itu berkaitan dengan 3 tokoh PAS ini telah pun diserahkan kepada pendakwa raya untuk dinilai sama ada akan diteruskan pendakwaan atau sebaliknya. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya bacakan bersama dengan anda kenyataan media ini yang menyatakan apa yang saya baca tadi 3 kertas siasatan, 3 pemimpin PAS ini telah pun diserahkan kepada pihak pendakwa raya. Untuk apa? Untuk dinilai sama ada boleh menang, ada boleh didakwa, cukup bukti atau sebaliknya. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini yang sepetik daripada Free Malaysia Today menyatakan bahawa kertas siasatan tersebut antaranya membabitkan dakwaan Presiden PAS Hadi Awang bahawa golongan bukan Islam ialah punca rasuah di negara ini. Itu antara hasutan ataupun fitnah yang dijajah oleh Presiden Parti PAS ini. Jadi kertas siasatan terhadap 3 ahli parlimen PAS termasuk Hadi Awang telah dirujuk kepada pendakwa raya. Siasatan tersebut membabitkan dakwaan Hadi bahawa golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putra ialah punca rasuah, dan kenyataan itu didakwa menghasut yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Permatang Pau. Dan juga kenyataan yang didakwa menghasut yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Permatang Pau, iaitu Muhammad Fawaz Jan terhadap golongan bukan Islam. Satu lagi kertas siasatan yang melibatkan ahli parlimen Kepala Batas Ustazah Siti Mastura Muhammad yang mendakwa pengerusi DAP Lim Guang Eng, bapanya Kit Siang, dan juga ahli parlimen Seputih Resakok mempunyai kaitan dengan pemimpin Parti Komunis Malaya Chim Peng serta bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kertas siasatan terhadap Hadi ahli parlimen Marang telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara, manakala kertas siasatan berkaitan dengan laporan polis terhadap ahli parlimen Permatang Pau juga telah dirujuk kepada pendakwa negeri Pulau Pinang dan masih dalam kajian pihak mereka. Berkaitan dengan kes Siti Mastura, kertas siasatan itu telah pun dirujuk kepada pejabat Jabatan Peguam Negara, katanya dalam satu jawapan bertulis di Parlimen. Pada 20 hari bulan Ogos 2022, dalam catatan di Facebook, Hadi yang juga Presiden PAS mendakwa golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putra sebagai majoriti yang terlibat dalam rasuah, mencetuskan laporan polis dibuat terhadapnya. Sementara itu, dalam sebuah ceramah 4 November tahun lepas, Masturah mendakwa Kit Siang dan ialah sepupu kepada Chim Peng, dan Lee manakala Kok ialah sepupu kepada Betty Chew, isteri Guang Eng. 3 tokoh DAP itu kemudiannya memfailkan saman, dan dalam pernyataan pembelaan Mastura berkata dakwaan tersebut dibuat berdasarkan sumber politik yang dipercayainya sah. Itulah kebodohan pemimpin-pemimpin PAS ini, sahabat-sahabat semua. Apa yang mereka baca itu tidak tahu betul atau tidak, mereka anggap sah, dan lalu dibuatnya kenyataan, membuat tuduhan yang berbau fitnah dan juga berita palsu. Jadi Fawaz pula disiasat berhubung catatan Facebook pada Januari yang mendakwa orang kafir sedang berusaha untuk menjatuhkan Islam. Terdesak sungguh Bagaimanapun, beliau kemudian mengeluarkan kenyataan memohon maaf atas catatan itu, mendakwa ia dihantar oleh pengendali akaun Facebook miliknya. Jadi berlaku, perkara itu sudah pun berlaku. Kita harap pihak polis, mahkamah, pendakwa atau pejabat peguam negara akan meneruskan, walaupun ada di antara mereka yang sudah memohon maaf kerana menfitnah, menjajah berita palsu dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara perkembangan berkaitan dengan 3 tokoh pemimpin daripada Parti PAS, bergelar ustazah, bergelar ulama, bergelar ustaz, tapi bukasnya mulut semuanya fitnah, semuanya menghasut dan sebagainya. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Dan yang terkini, sahabat-sahabat semua, sekali lagi semuanya salah DAP. Sekali lagi DAP lah yang bersalah. Sekali lagi DAP lah
ya kononnya apapun yang berlaku, ya kalau mereka jatuh parit bermain basikal lepas tu tergolek jatuh ke bawah, mungkin mereka akan tetap menyalakan DAP. Jadi satu lagi fitnah yang dibuat ya baru-baru ini, yaitu beberapa hari ini, ya fitnah terhadap DAP, ya pemimpin DAP menyatakan akan membuat laporan polis ya terhadap fitnah yang terkini ya daripada geng-geng kaki fitnah ini. Jadi apakah fitnah itu sahabat semua? Mari kita ikuti kenyataan ya Setiausaha Publicity Kebangsaan DAP iaitu Teo Nii Ching yang mana menafikan fitnah yang menuduh partinya sebagai parti yang mencipta anjing daripada orang Melayu untuk menghancurkan Melayu dan Islam. Berat sungguh tuduhan ini sahabat-sahabat semua. Kenapakah begitu terdesak sekali kaki-kaki fitnah ini? Ya, adakah mereka ini motif mereka untuk menghasut, membenci, menimbulkan ketidakharmonian, menimbulkan huru-hara di dalam negara kita, sahabat-sahabat semua? Adakah itu yang mereka mahu? Persoalan yang baik untuk kita fikirkan bersama. Jadi kata Teo, DAP memandang serius tuduhan jahat ini yang ternyata palsu dan petikan itu tidak langsung disebut di mana-mana platform rasmi parti. Ya, sebenarnya merupakan grafik yang direkayasa untuk menimbulkan fitnah dan juga mencetuskan perbalahan semata-mata. Jadi katanya DAP menafikan fitnah ini dan menegaskan pembohongan dan fitnah yang dicipta untuk memburuk-burukkan parti DAP itu, ya, yang mana katanya tidak menjejaskan memburuk-burukkan DAP yang tidak menjejaskan gelombang penyertaan ahli Melayu ke dalam parti. Malahan katanya menyebabkan lebih ramai yang menyertai parti itu karena benci akan pembohongan seperti ini. Parti ini sudah bertahun-tahun menjelaskan fitnah-fitnah ya yang sebegini kepada khalayak umum, maka usaha dangkal sebegini adalah kerja sia-sia, golongan yang terdesak dan ketandusan idea. Oleh yang demikian katanya DAP akan membuat satu laporan polis ya berkenaan dengan hal ini pada hari Jumaat, iaitu hari ini ya 5 April tahun 2024, supaya tindakan sewajarnya akan diambil terhadap pihak-pihak yang menyebarkan fitnah terbabit, kata Teo dalam kenyataannya. Fitnah yang dimaksudkan adalah berdasarkan tangkap layar yang sedang tular di media sosial ketika ini. Tangkap layar tersebut memaparkan tulisan Mandarin dengan terjemahan Google Translate yang mendakwa ya, kita tidak perlukan anjing untuk menyerang orang Melayu, kita hanya perlu mencipta anjing daripada orang Melayu, yaitu PH plus UMNO untuk menghancurkan Melayu dan Islam. Dan anjing kita Melayu ya, PH UMNO, mereka fikir kita DAP adalah Tuhan mereka, dewa lama mereka sudah mati. Itu antara kenyataan yang tertera ya di dalam posting itu, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi mereka menjadikan parti DAP ini sebagai punchbag ya, sebagai kuda kambing hitam ya, untuk mereka menempiaskan fitnah-fitnah, untuk mereka melakukan menjajah fitnah mereka. Untuk apa sahabat semua? Bagi pandangan saya tujuannya adalah satu, yaitu menghasut, menyemai kebencian ya melalui fitnah-fitnah yang dijajah oleh geng-geng kaki fitnah ya pentaksub setengah parti yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi itu dia sahabat semua, dua perkembangan yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Kalau rakyat di luar sana menyatakan, oh mana sudah hasil siasatan, kenapa tidak ada pendakwaan, kenapa ambil lama masa, kenapa begitu mengambil masa yang lama untuk didakwa dan sebagainya. Sabar semua, sahabat-sahabat semua. Ya, negara kita negara yang mempunyai undang-undang. Ya, setiap pertuduhan itu harus disiasat terlebih dahulu ya sebelum dihantar kepada pejabat peguam negara. Ya, lepas hasil siasatan itu selesai, ada banyak bukti, ada bukti yang dikenal pasti, ada disiasat, diambil keterangan dan sebagainya, diserahkan pula kepada pejabat peguam negara. Pejabat peguam negara akan menilai kes itu sama ada ia boleh diteruskan, pendakwaan boleh diteruskan, atau sebaliknya. Jika mungkin kurang bukti, pejabat peguam negara akan kembalikan ya surat itu ataupun hasil siasatan itu untuk diambil tindakan ya, untuk disiasat selebihnya agar buktinya lebih kuat dan sebagainya. Dan barulah selepas itu, kalau diterima oleh pejabat peguam negara, secara logiknya sahabat semua, barulah pendakwaan itu akan dipilih. Pendakwaan itu pun akan mengambil masa yang lama, sebab kita tahu begitu banyaknya
kes-kes, skandal-skandal, rasuah-rasuah, penyelewengan tersusun rapi, sahabat semua. Jadi mungkin perbicaraan itu akan ditetapkan ke satu tarik yang ada kekosongan ya di dalam mahkamah dan sebagainya. Jadi harus bersabar. Ya, lambat laun kaki-kaki fitnah ini ya akan masuk ya, akan masuk ke Sungai Buloh juga atau ke penjara juga. Ya, apabila saatnya tiba ya perbicaraan itu dibuat, dan jika terbukti bersalah, jika terbukti fitnah-fitnah mereka itu dilakukan tanpa bukti yang ataupun tanpa asas, pastinya mereka akan didapati bersalah dan akan membayar ganti rugi. Selain itu mungkin masuk di hotel Sungai Buloh dan sebagainya. Begitulah sahabat-sahabat semua perjalanan ya dalam negara kita untuk kes-kes membabitkan profil tinggi seperti ini. Jadi terima kasih sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen pandangan dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.